Yang Muhammad Sepang. Terima kasih kepada Datuk Pengurusi kerana memberi peluang saya untuk berbahas bagi belanjawan rasa ini bagi Kementerian Pelancongan. Pertamanya saya ingin mengatakan bahawa lebih kepada butiran 030 800 dan bersama dengan 040 400 iaitu mengenai perpustakaan dan juga perpustakaan desa. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, untuk peruntukan perpustakaan negara ini, kita melihat ada peningkatan iaitu daripada 43,54470 kepada 45,858,500. Sedangkan bagi perpustakaan desa ini, walaupun ada peningkatan tapi tidak begitu signifikan. Saya ingin bertanya kepada Menteri, kita tahu sekarang ini boleh katakan perpustakaan ini begitu tidak popular. Malahan bukan saja perpustakaan, bahan-bahan bacaan seperti buku pun dah mula tidak popular kerana wujudnya teknologi maklumat yang agak pesat ini. Malahan banyak perkara-perkara yang dahulunya mungkin popular sekarang dah katakan beransur-ansur jadi irrelevant. Kita lihat dalam rumah kita saja. Mungkin TV pun dah jadi macam irrelevant sebab orang ramai tengok YouTube dan sebagainya. Jadi saya nak tanya, dalam perkembangan begini, adakah pihak kementerian ada membuat satu kajian yang terperinci melihat perlunya perpustakaan negara ini kalau nak diwujudkan terus pun diubah suai ataupun dimodified dengan izin untuk membolehkan ia menjadi satu tempat bacaan yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman teknologi maklumat ini. Sebab saya rasa memang perpustakaan ini boleh katakan, lagilah perpustakaan desa, orang-orang kata al-wujud kal adam. Dia wujud tapi tidak macam tak wujud. Jadi saya mengharapkan bila peruntukan ditambah, saya pun balik dari segi apa perlunya penambahan ini, sedangkan perpustakaan itu sendiri macam ibarat tidak ada apa-apa lagi boleh menyumbang kepada perkembangan intelektual di kalangan, khusus kalangan remaja dan kalangan kanak-kanak. Dan saya juga minta supaya kerajaan juga membuat satu kajian yang terperinci, maksudnya kementerian ini, tentang bila kita wujudkan perpustakaan ini, ia ada kaitan dengan budaya membaca. Saya merasakan bahawa di zaman ini khususnya, boleh katakan budaya membaca ini menjadi begitu kurang. Berbeza dengan orang-orang veteran atau orang lama, generasi sekarang boleh katakan mereka tidak begitu, sama ada tidak minat membaca ataupun mereka tidak boleh sustain membaca dengan dalam keadaan masa yang lama. Sebab tu kalau mesej-mesej yang nak disampaikan kepada masyarakat yang sekarang ini, generasi Z ke X ke tak kira lah, mesej mesti pendek. Mesej yang mungkin kalau kita buat YouTube mungkin 2-3 minit saja. Sebab mereka tidak boleh sustain melihat satu benda atau menonton satu benda dalam keadaan lama. Sebab tu kita lihat even dalam menghantar mesej dalam WhatsApp dan sebagainya pun kita menggunakan ayat-ayat yang paling pendek. Mereka gunakan seperti LOL, LOL, saya ingat dulu LOL, saya ingat bahlul. Rupanya bukan bahlul. Dulu saya ingat LOL, mula-mula saya ingat ni bahlul kot, ringkasan bagi bahlul. Rupanya bukan bahlul. Walaupun ramai orang bahlul. Saya terus dia pada 4040700. Islamic Tourism Center. Saya nak tanya kepada kementerian, adakah termasuk dalam Islamic Tourism Center ini kita nak menggalakkan orang untuk berkunjung ke Bandaraya Islam di Kota Baru? Sebab kita tahu bahawa Kota Baru telah diisyaratkan sebagai Bandaraya Islam pada 2015. Jadi adakah salah satu produk Islamic Tourism Center inilah untuk mempromosi supaya pelancong melancong ke Kelantan? Kalau betul ada itu, saya tanya, bagaimanakah cara promosi itu dapat menggalakkan orang untuk melancong, sedangkan kita tahu di Kelantan mereka menghadapi banyak masalah, antaranya airnya keruh seperti teh tarik. Jadi kalau orang pergi ke Kelantan, Bandaraya Islam, tiba-tiba airnya keruh sekeruh teh tarik, macam mana orang nak minat pergi melancong? Jadi saya harap
kerajaan dapat mungkin memikirkan perkara ini. Yang terakhir, warisan negara. Saya tanya, kita tahu bahawa nak memilih tempat sebagai tempat dapat warisan negara, kita perlu ada satu tarikan. Saya ingin bertanya, tarikan ini mungkin ada negatif, ada positif. Adakah kerajaan merasakan bahawa oleh kerana negara kita Malaysia ni boleh katakan ramai orang kenal sekarang, tetapi kenal dalam keadaan kata orang tu tidak dalam keadaan mungkin positif sangatlah. Sebagai contoh, YNDB menjadikan Malaysia terkenal. Sehingga seorang pelawak Amerika, Hasan Minhaj, dalam dia punya siri dalam Netflix, dia telah membuat satu siri khas untuk YNDB. Dia menceritakan bagaimana penglibatan YB Pekan dan juga Jolo dan sebagainya. Saya ingin tanya kepada pihak kerajaan, adakah kerajaan boleh memikirkan bahawa untuk kita mewujudkan satu bangunan YNDB yang canggih untuk sebagai tapak warisan negara, sebab ini telah memberi jasa kononnya. Jasa orang, kalau tak jasa kenapa boleh dapat 10, nak minta 10 juta kan? 100 juta. Saya mengharapkan mungkin kita dah sampai masanya kita mungkin boleh menggelarkan ataupun memberi satu title kepada Yang Amat Pekan sebagai tokoh konservasi negara dan tokoh yang telah memajukan ataupun menaikkan nama Malaysia. Walaupun nama makin buruk, tapi sekurang-kurangnya dia menaikkan nama lah, sehingga orang kenal kita. Ini otak dah jadi macam mana ni? Ini otak macam ni, jadi Otak ni macam mana ni? Dan lepas tu kita boleh juga Fikiran fikir macam mana betul negara ni. boleh melantik orang Ada sakit mental seperti ke? Pasir Salak untuk sebagai duta, sedangkan Okey, dia ni gagal, fail. Ada sakit mental ke ni? Baik, Zabang. Orang sakit mental tu boleh jadi duta macam mana lah. Sekian, terima kasih. Okey, Zabang. Terima kasih. Sepang petang-petang ni. Yang bawa